Okey, Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, penampilan pertama untuk segmen kita Tasnif Ibadah waktu ini, dan hari ini nak berkenalan ataupun mengenali Imam Asy-Syafi'i Ustaz. Bakal kita kongsikan bersama Ustaz. Kalau ada kemusykilan dan perkongsian juga mengalung-alungkan interaksi pendengar pun, saya silakan bagi Ustaz untuk mukadimah kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada DJ yang bertugas dan sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kasih sayang yang ada dalam diri seorang hamba itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang yang disebut sebagai kasih sayang antara suami dan isteri, yang mungkin ia didorongi atas dasar syahwat. Tetapi ada sejenis kasih sayang yang sebenarnya dia adalah anugerah ataupun lemparan yang Allah Ta'ala lemparkan ke dalam hati-hati manusia sehingga manusia menjadi mencintai seseorang. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Qasas, apabila Allah Ta'ala mahu Musa itu, Nabi Musa disayangi hatta oleh musuh-musuhnya, maka Allah Ta'ala telah takdirkan, telah campakkan perasaan sayang itu walaupun mereka tidak menyukainya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan kami telah campakkan sayang kepada kamu itu ke dalam hati orang-orang yang melihat kamu. Jadi di sana kita dapat melihat bahawasanya kasih sayang adalah sesuatu yang berbentuk anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apabila memberi khidmat kepada umat manusia dengan ilmunya, maka mereka ini akan diberi kasih sayang dalam hati manusia kepadanya, walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita jauh masa 1000 tahun lebih daripadanya, tetapi dalam hati terlalu merinduinya, terlalu mengasihinya. Dan sosok tubuh yang kita ingin bicarakan pada hari ini iaitu imam kita, yang kita beragama menggunakan ilmunya, iaitu imam yang dikenali sebagai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan jadikan untuknya kasih sayang, iaitu apa? Makhluk-makhluk akan menyayangi dia. Jadi ulama menyatakan kerana apa makhluk menyayangi orang seperti ini? Antara orang yang didoakan keampunan oleh makhluk-makhluk Allah ialah orang yang membawa kebaikan kepada orang lain. Orang yang disebut dalam hadis yu'allimun nasal khaira, orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Dan apa kebaikan yang kita tidak dapat daripada sosok tubuh ini, iaitu Imam Asy-Syafi'i, yang beliau ini namanya ialah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi Imam Syafi'i ini adalah satu orang yang sangat hebat. Ulama mengatakan tidak ada satu orang ulama pun, walaupun berbeza mazhab, walaupun berbeza aliran, yang tidak mengakui kelebihan dan keutamaan beliau Imam Syafi'i. Walaupun berbeza pandangan, walaupun berbeza mazhab, tetap sosok tubuh ini dipandang hebat, dipandang tinggi, dipandang mulia oleh sesiapa pun, walaupun daripada aliran mazhab yang berbeza. Ini yang kita sebutkan bahawasanya kasih sayang yang dicampakkan. Orang itu mahu ataupun tidak mahu, setuju ataupun tidak setuju, dia kena mengasihi sosok tubuh ini, iaitu imam yang mulia Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Kita harus berbangga kerana mengamalkan madhab ataupun ilmu daripada imam ini, kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mempunyai pelbagai kelebihan. Beliau ini dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah, dan antara manusia ataupun antara insan terbilang yang kematian ayahnya sejak kecil. Beliau yatim sejak kecil. Semasa beliau usia kurang daripada setahun, ayahnya telah pun meninggal dunia. Lalu ibu
ibu beliau ini Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang sebenarnya satu orang yang beragama. Kita bayangkan berapakah usia ibunya ketika kematian ayahnya, kematian suaminya. Lalu ibu yang mempunyai fikir bagaimana anak ini dapat dibentuk menjadi orang yang berkhidmat untuk agama. Maka ibunya telah membawa Imam Syafi'i, bawa ke mana? Bawa ke Mekah. Jadi pada usia 2 tahun Imam Syafi'i telah dibawa ke Mekah. Jadi apabila ulama menghuraikan peralihan tempat ini daripada Palestin, Gaza ataupun Asqalan, dibawa ke Mekah. Jadi apa sebab? Kerana satu, untuk supaya anaknya itu duduk dalam bi'ah ataupun environment ilmu, berkenalan dengan ulama. Sudah tentu 150 tahun, jarak yang tidak terlalu lama, sudah tentu penuh dengan limpahan ilmu, dengan halqa-halqa ilmu yang Imam Syafi'i boleh belajar dan mengambil faedah daripada ibunya. Satu orang yang miskin, yang tidak ada duit. Jadi satu orang ibu yang bijak, dia memikirkan masa depan yang cerah untuk anaknya. Sasaran ibu Imam Syafi'i bukan hanya anaknya nanti bila dewasa apa yang beliau akan hasilkan daripada mata benda dunia, bukan. Kita tengok daripada usaha dan pengorbanan ibunya, ilmu Imam Syafi'i bermanfaat untuk kita, untuk saya, untuk tuan-tuan, untuk sidang pendengar semua, sehingga hari ini setiap kali saya solat, maka Imam Syafi'i akan mendapat pahala. Setiap kali kita solat, setiap kali kita mengerjakan puasa, Imam Syafi'i dapat pahala. Setiap kali kita mengerjakan haji, Imam Syafi'i dapat pahala. Inilah yang disebut ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat bukan berapa bilangan kitab yang kamu tulis, bukan berapa banyak anak murid yang kamu telah ajar, tetapi apabila ilmu itu dapat memberi manfaat. Maka ilmu yang Imam Syafi'i bawa ini dipanggil ilmu fiqh. Dia ada pelbagai ilmu, tapi ilmu fiqh ni manfaat dia akan meresap ke segenap masyarakat. Sebab semua orang perlu kepada fiqh. Semua orang perlu. Ada bahagian ilmu yang mungkin masyarakat tertentu, kumpulan tertentu, komuniti tertentu yang memerlukan sahaja. Tetapi adapun ilmu fiqh, dia adalah berbentuk amali. Dia adalah apa? Ilmu berbentuk amali yang disebut oleh ulama. Apakah maksud fiqh? Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, iaitu mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali, amalan. Nak solat macam mana, nak puasa macam mana, daripada profesor, daripada orang menteri sampailah orang paling kampung sekali, perlukan ilmu ini. Dan ilmu itu telah disampaikan dan disalurkan oleh Imam Syafi'i dengan begitu banyak, kita tidak boleh bayangkan berapa ribu, berapa juta, berapa ratus juta manusia sepanjang 1000 tahun, sepanjang 1000 tahun lebih yang telah beramal dengan ilmu Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i goyang kaki di dalam makamnya, menerima pahala daripada kita. Inilah yang disebut ilmu manfaat, yang sebenarnya inilah yang sepatutnya didambakan oleh penuntut-penuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat, bukan nama, bukan syuhrah, bukan kemasyhuran, bukan pangkat, tapi bagaimana ilmu orang boleh amalkan. Jadi Imam Syafi'i telah menunjukkan contohnya, tapi bertitik tolak. Kalau kita nak membahagikan period belajarnya Imam Syafi'i, maka yang pertama sebenarnya ibu dia. Ibu dialah yang bertanggungjawab. Di dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi, aku ini seorang yatim dalam belaan ibuku. Wa fadafa'adni ila al-kuttabi wa lam yakun indaha ma tadfa'uni wa lam yakun indaha ma tadfa'u ila al-muallimi. Dia kata, aku ini anak yatim, ibu aku bela, dan ibu aku telah hantar aku untuk belajar Quran dengan tok guru Quran. Dan ibu ini terlalu miskin. Ibu terlalu miskin. Ibu tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada muallim. Tetapi muallim redha. Dia kata, tak apalah, kamu anak yatim. Oleh kerana anak yatim, ayah tak ada, maka Imam Syafi'i mengatakan, guruku redha. Dia kata, tak apa, kamu tak perlu bayar, kamu tak perlu beri apa-apa. Tetapi oleh kerana Imam Syafi'i orang yang cerdas, maka bila tok guru dia tak ada, maka dia akan ganti untuk mengajar Quran. Sedangkan usianya masih kecil. Sedangkan usianya
masih kecil. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata lagi, ibuku tidak mempunyai duit, tidak mempunyai harta untuk dia bagi kepada aku ashtari bihil qaratis, yang dengan duit tersebut aku boleh beli kertas. Duit untuk beli kertas belajar pun ibunya tidak ada duit. Maka apa yang Imam Syafi'i buat? Maka dia kata fakuntu anzuru ilal azmi fa'akhudhuhu. Lalu aku, bila aku jumpa tulang-tulang binatang, aku ambil, aku kutip, lalu aku menulis ilmu di dalamnya, di atasnya, sehingga sejumlah tulang telah terkumpul, yang mana di atas tulang itu ada ilmu. Jadi tulang itu dikumpul sehingga Imam Syafi'i kata, sehingga banyaknya tulang itu ia terhimpun di dalam dua bekas. Tulang itu simpan dalam bekas. Tulang itu umpama kertas. Jadi ini merupakan satu pengajaran kepada pelajar-pelajar, orang yang ingin menuntut ilmu, bahawasanya ilmu ini, ulama kata ilmu ini tidak akan diperolehi dengan apa? La yunalul ilmu bitamanni. Ilmu ini tak boleh dicapai dengan angan-angan. Kita tak akan capai ilmu. Wala bisawfa wala alla walau anni. Dan ilmu ini juga tidak boleh dicapai dengan saufa, saya akan buat, nantilah saya akan buat, dan mudah-mudahan saya akan cemerlang, dan walau anni, kalaulah saya buat macam ni maka mesti saya. Jadi ilmu tidak akan dapat dengan angan-angan, tetapi ilmu itu dengan apa? Disebut oleh ulama 3 perkara. Aji' batnaka, laparkan perutmu. Wahjur autanaka, tinggalkan keluargamu. Dan yang ketiga, watrukil qila wal maqal, dan hendaklah tinggalkan banyak bercakap, banyak bersembang, banyak berbual dengan kawan-kawan. Maka faedah daripada ilmu itu tidak dapat dihasilkan. Jadi inilah pengajaran pertama yang kita boleh ambil daripada bidayah, permulaan Imam Syafi'i. Tapi walaupun Imam Syafi'i ini masih berusia 7 tahun, beliau telah mula menghafal Quran. Beliau berkata, bila aku mula menghafal Al-Quran, lalu aku masuk ke Masjidil Haram, wa kuntu ujalisul ulama wa kuntu asma'ul haditha wal mas'alata. Aku duduk, walaupun Imam Syafi'i ini di Mekah, kalau kita sebut Imam Syafi'i period zaman belajar di Mekah, maknanya dia umur dia bawah 10 tahun. Dia kata masa umur 10 tahun tu, bukan 10 tahun, bawah lagi daripada 10 tahun, kerana Imam Syafi'i selesai hafal Quran umur 7 tahun. Jadi masa dia umur 7 tahun, dia sudah ada kematangan untuk pergi majlis ulama dalam Masjidil Haram. Dia kata saya wa kuntu ujalisul ulama, saya duduk dengan ulama. Wa kuntu asma'ul haditha wal mas'alata, dan saya mula mendengar hadis yang dibaca dalam halqah, dan saya mula mendengar masalah-masalah fiqh yang dibentangkan. Inilah sisi kematangan yang ada pada Imam Syafi'i. Dan seperti mana yang disebut bahawasanya orang yang ingin dipilih oleh Allah Ta'ala, tanda-tandanya telah tampak saat dia masih kecil lagi. Dan antaranya imam kita yang mulia, iaitu Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya terima kasih Ustaz. Itu baru kita imbas guru kita Imam Syafi'i. Bakal kita lanjutkan sedikit lagi untuk bersama dengan pendengar mesti segmen Tahsinul Ibadah kita waktu ini. Dan sudah tentunya mengalung-alungkan juga antara pendengar interaksi untuk bersama dalam talian kita 0362051500 maupun respon anda di Facebook. InsyaAllah bakal kita naikkan. Yang pentingnya anda terus setia bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Ilmu dan juga Tahsinul Ibadah menyambung kembali mengenali Imam Syafi'i bersama-sama dengan kita waktu ini. Ke udara dijemput khusus untuk kongsian kita yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan juga kalau tadi dah diceritakan sikit sebanyak keistimewaan Imam Syafi'i, banyak lagi sebenarnya nak kita congkil. Saya serahkan kepada yang bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Imam Syafi'i dia ada satu kaedah yang ulama menyatakan, kalau satu orang memang dia nak anak dia menjadi satu orang yang alim, apa yang dia boleh buat? Yang paling asas sekali, ibu itu, ayah itu perlu ada sifat cintakan ilmu dan ulama. Cintakan ilmu dan ulama. Sehingga disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang dia ada sifat tidak suka pada ilmu, ataupun lebih khusus lagi tidak suka pada ulama, tidak suka pada ustaz,
maka keturunannya dan zuriatnya akan diharamkan daripada menjadi orang alim. Tak akan ada dalam zuriatnya orang yang jadi orang alim, tidak akan ada. Tetapi sekiranya satu orang ayah, satu orang ibu, dia ada sifat cinta, suka pada alim ulama, sayang, maka Allah Ta'ala akan wujudkan dalam zuriatnya alim ulama. Kalau dalam kitab berkata, kalau tidak pada anaknya, mungkin pada cucunya. Kalau tidak pada cucunya, maka mungkin pada siapa? Mungkin pada cicitnya. Dan kalau kita melihat, kita ambil satu contoh, salah satu orang ulama bermazhab Syafi'i, iaitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu nama dia begitu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya bukan orang alim, beliau ini bukan daripada keturunan Tok Guru, bukan daripada keturunan ulama, tetapi sifat ayah dia ini orang miskin. Ayah dia orang miskin, Imam Al-Ghazali. Katanya ayahnya ini kerjanya ghazal iaitu memintal benang. Jadi ayah Imam Ghazali ini, dia mempunyai satu sifat, iaitu dia suka duduk dalam majlis ilmu, suka dan sayang dengan para ulama yang menyampaikan ilmu, sehingga kadang-kadang dalam majlis dia menangis, kan? Dia melihat dirinya satu orang miskin, satu orang yang orang kampung biasa, tetapi ada cinta pada ilmu dan orang miskin, sehingga kadang-kadang dia dalam keadaan menangis berdoa supaya Allah Ta'ala jadikan anaknya orang alim. Dan walaupun dalam keadaan miskin, ayah Imam Ghazali ini, dia kalau ada duit lebih, duit sedikit, dia akan beli makanan, dia akan beli halawiyat, manisan, dan dia akan hadiahkan kepada ustaz-ustaz yang mengajar. Itu yang dia boleh bagi. Dan Allah Ta'ala telah suka dengan amal Imam Ghazali, maka Masya Allah, ilmu Imam Ghazali sampai hari ini tak habis diamalkan, tak habis diambil pengajaran. Begitu juga ibu kepada Imam Syafi'i. Ibunya adalah orang yang sangat mencintai ilmu, mempunyai target, mempunyai sasaran bagaimana anak ini dapat digunakan untuk ilmu. Satu perkara yang kita perlu ambil perhatian, bahawasanya ilmu agama ini kita perlukan manusia-manusia yang bijak. Jadi janganlah semua anak-anak kita yang pintar, yang genius, kita hantar semata-mata untuk ilmu yang mungkin kita sebut ilmu keduniaan. Sebenarnya ilmu agama kita perlu manusia yang pintar. Bukan apabila anak kita ataupun anak orang Islam yang dah tak boleh pergi untuk belajar ilmu keduniaan, maka barulah kita masukkan ke dalam pondok, barulah kita masukkan ke dalam madrasah. Bukan begitu. Kita hendaklah memberi untuk agama yang terbaik yang kita miliki. Itu kaedahnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sekali-kali mencapai kebajikan sehingga kamu belanjakan, kamu berikan benda yang paling kamu sayang. Dari segi harta, dari segi anak-anak yang paling pintar, kita salurkan, kita lorongkan untuk menjadi alim ulama. Maka Imam Syafi'i orang yang sangat pintar. Pintar dia kata dalam riwayat, bila dalam kelas, ni umur 7 tahun, dalam kelas, bila guru menyampaikan ilmu, beliau tak tulis, diam je, dan anak-anak lain tulis. Dan Imam Syafi'i kata, setiap ucapan syarahan yang guru dia sampaikan, bila gurunya selesai je sampaikan, sejurus itulah Imam Syafi'i telah menghafalnya. Selesai guru cakap, maka dia telah menghafalnya. Begitu sekali kepintaran Imam Syafi'i. Sehingga gurunya terlalu menyayangi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, gurunya berkata, kamu dikecualikan daripada bayaran. Saya tak akan ambil apa-apa bayaran daripada orang yang macam ni. Tak akan ambil. Kerana gurunya melihat ada sinar pada budak ini, yang sinar ini sebenarnya menyinari seluruh alam. Jadi inilah yang kita maksudkan. Kita perlu memberi yang terbaik, masa yang berkualiti, anak yang berkualiti, harta yang berkualiti. Untuk apa? Untuk dikorbankan untuk agama Allah SWT. Ibu Imam Syafi'i telah melakukannya. Membesarkan anak dalam keadaan yatim, tidak ada ayah, tidak ada suami di sisi, tetapi berjaya membentuk anaknya menjadi manusia yang matang sejak awal usianya lagi. Jadi Imam Syafi'i ini
sebenarnya pada peringkat permulaan beliau adalah satu orang yang sangat minat dengan lughah ataupun bahasa. Beliau sangat minat. Beliau menceritakan bahawasanya beliau sering pergi ke perkampungan Bani Huzail. Sering. Apa maksud dia? Bani Huzail ni, dia adalah orang Arab yang dia punya Arab tu masih asal, pure. masih pure Arab dia. Jadi untuk belajar bahasa, maka Imam Syafi'i pergi. Satu kali Imam Syafi'i apabila beliau hendak masuk ke perkampungan Bani Huzail, dia disapa oleh satu orang. Satu orang ini namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia tanya, wahai anak, nak pergi mana? Saya nak pergi Bani Huzail. Kamu daripada mana? Saya daripada Mekah. Mekah di lorong mana? Saya daripada lorong Khaif. Kamu daripada kabilah mana? Saya daripada kabilah Abdul Muttalib ataupun Abdi Manaf. Maka Muslim bin Khalid ini yang dipanggil firasatul mu'min. Firasat. Bila dia tengok budak ini, dia kata, bakhin, beruntunglah kamu. Sesungguhnya kamu telah menghimpun kelebihan dunia dan juga akhirat, kelebihan nasab dan juga kelebihan tempat. Dia kata, tapi saya melihat kepintaran kamu ini tidak sepatutnya hanya digunakan untuk belajar bahasa. Kamu belajarlah fiqh. Bertitik tolak daripada nasihat Muslim bin Khalid yang sebenarnya guru pertama Imam Syafi'i selepas itu. Bahkan guru yang pertama dan utama dalam period zaman Mekah, Muslim bin Khalid guru yang pertama dan utama. Yang banyak Imam Syafi'i belajar daripadanya. Maka gurunya nampak tanda-tanda kepintaran pada budak ini, maka dilorongkan. Dia kata, kamu tak sepatutnya hanya gunakan kepintaran untuk belajar lughah, belajar bahasa. Gunakan untuk fiqh. Maka beliau telah mula menggembeling tenaga dan usaha. Masya Allah, lahirlah yang disebut sebagai Imam Syafi'i. Jadi dilihat bahawasanya inilah yang disebut bahawasanya kepintaran, kualiti kita sepatutnya kita salurkan untuk agama dan kita salurkan untuk memberi khidmat kepada agama. Ini masih lagi dalam period zaman Mekah. Panjang lagi kehidupan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya suka menyebut bahawasanya satu perkara yang sangat menarik yang disebut oleh alim ulama, kebaikan yang dilakukan oleh datuk nenek, ia akan memberi kesan kepada cucu cicitnya. Kadang-kadang kebaikan itu kesannya tidak terlihat waktu datuk dan nenek, tak dilihat. Tetapi pada cucu yang keturunan yang ketujuh, kelebihan itu dilihat. Jadi apapun kita sebagai seorang Islam, apapun yang kita nak buat, kita kena ingat, kalau kita buat sesuatu, maka mungkin kesannya kepada anak cucu. Kalau baik, maka baiklah. Kalau buruk, maka buruklah. Kalau kita baca dalam surah Kahfi kan, surah Kahfi, dia ada kisah. Dia ada kisah Nabi Khidir membetulkan dinding. Lalu Nabi Musa tegur, apa kamu betulkan dinding, tolong orang kampung ini, sedangkan mereka ni tak peduli pun nak bagi makan kat kita. Lalu setelah selesai perjalanan, maka Nabi Khidir memberi sebab. Dia kata, wa ammal jidar, adapun cerita dinding tadi, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salih. Dia kata, adapun dinding ini sebenarnya dia milik dua orang anak yatim. Di bawah dinding tu ada harta. Kalau dinding tu runtuh, harta tu terkeluar, budak tu masih kecil, nanti orang dewasa ni yang kurang imannya akan curilah, akan rampas, kerana budak ni masih yatim, masih kecil. Kemudian satu perkataan yang disebut oleh Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapa kepada mereka berdua ini soleh. Maksudnya Allah Ta'ala telah menghantar dua orang Nabi untuk membantu dua anak yatim yang masih kecil. Membantu apa? Daripada segi harta dia.
dalam kitab tafsir menyatakan abu ini, bapa ini bukan maksudnya bapa langsung. Bapa yang dimaksudkan di sini adalah datuk dia yang kelima. Maksudnya datuk dia yang kelima sebelah ibu, bukan sebelah bapa, sebelah ibu, minal oleh kerana datuk dia ini yang nombor 5 ni soleh, maka Allah Ta'ala perintahkan aku untuk jaga harta anak dia, jaga cucu, cicit dia, bukan cicit, piut dia. Mungkin bukan piut, bawah lagi daripada bawah lagi. Saya. Jadi nampak tak? Jadi di situ apabila kita ini, apa sahaja yang kita lakukan sebenarnya dia boleh memberi kesan kepada keturunan kita. Kita dahulu Ustaz sekejap, banyak perkara menarik yang kita kongsikan bersama selepas ni. Menantikan juga untuk bersama dengan pendengar raikan talian kita 036205 1500 dan juga sahabat di Facebook selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Dengarkan lagu-lagu nasyid terbaik. Pilihan utama anda. Alhamdulillah kembali saudara untuk pertemuan kita dalam segmen Tahsinul Ibadah hari ini. Kita ada pertemuan bersama-sama yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi Al-Muharram, dan juga hari ini nak mengenali Imam Syafi'i. Sebenarnya banyak dikongsikan oleh Ustaz berkaitan dengan ilmu dan sebagainya, serta bagaimana waris ataupun keturunannya dipelihara jika seseorang itu menyintai ilmu. Saya serahkan kepada Ustaz untuk melanjutkan perkongsian kita waktu ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu perkara dalam nasab keturunan Imam Syafi'i. Tadi kita bicara tentang apa? Kebaikan yang dilakukan oleh moyang kita, datuk nenek kita. Sebenarnya ada faedah dan kesannya kepada anak cucu. Imam Syafi'i, kalau kita kembali kepada nasab yang tadi disebutkan tadi, namanya ialah apa? Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubay bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini sebenarnya beliau ini adalah bertembung nasab dengan Rasulullah. Bertembung nasab pada apa? Bertembung nasab pada Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abdu Manaf ini adalah datuk kepada Imam Syafi'i dan juga moyang kepada Rasulullah. Moyang kepada Rasulullah. Apa kisah yang kita ingin kongsikan? Kita semua mungkin mengenali datuk Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sebenarnya bukan namanya Syaibatul Ham. Dikenali sebagai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni terjemahan dia hamba kepada Al-Muttalib. Apa kisah di sebaliknya? Jadi kisah di sebaliknya begini. Syaibatul Ham ni ataupun Abdul Muttalib ni, jadi Abdul Muttalib, ayah dia siapa? Ayah kepada Abdul Muttalib Hashim. Abdul Muttalib ialah Hashim. Di Hashim ini dia ada satu saudara lelaki yang namanya Muttalib. Ayah kepada Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi, meninggal dunia awal. Dan kebetulan semasa meninggal dunia, dibawa sekali anaknya. Jadi anaknya ditinggalkan di sana, di Madinah. Ditinggalkan di luar daripada tempat kelahirannya. Maka keluarga ni berbincang, mengatakan kita perlu bawa balik anak saudara kita. Kita perlu bawa balik anak saudara kita. Maka satu orang daripada adik-beradik Hashim ini, iaitu adik-beradik Hashim, datuk ataupun moyang Rasulullah, telah pergi untuk mengambil anak saudara dia. Jadi apabila dijumpai, maka dibawa pulang, diletakkan di belakang kenderaan. Apabila masuk di sempadan Mekah ataupun apabila masuk di bandar Mekah, orang tanya, siapa belakang kamu ni? Siapa yang belakang kamu? Dia kata, belakang saya hamba saya. Sebenarnya adalah saudara dia. Jadi siapa dia tu? Pakcik. Siapakah pakcik kepada Abdul Muttalib ni ataupun Syaibah ini yang bawa balik dia daripada luar?
Yang bawa balik dia itu namanya Muttalib. Muttalib itu Muttalib ini adalah moyang kepada Imam Syafi'i. Muttalib ini adalah pakcik kepada Datuk Nabi, dan beliau juga moyang Imam Syafi'i. Jadi ulama mengulas. Ulama menyatakan, tengok, apabila Muttalib yang telah berjasa kepada anak saudara dia, dialah yang membesarkan, dialah memberi layanan kerana telah kehilangan ayah, beliau telah menjaga, memelihara, maka Allah Ta'ala telah keluarkan daripada zuriat keturunan Muttalib ini satu orang imam yang sangat hebat. Siapa dia? Imam Syafi'i. Inilah kesan. Berapa jauh itu daripada Muttalib nak sampai kepada Imam Syafi'i. Kita boleh kira. Ayahnya nama Idris, Uthman, Syafi', Sa'ib, Ubaid, Abdul Yazid, Hashim, Muttalib. 8. 8. Tetapi kesannya Allah Ta'ala telah mengeluarkan yang Nabi sebut alimu Quraisyin, akan datang satu orang alim berbangsa Quraisy yamlau tibaqal ardi ilman, yang ilmu dia akan meluasi, memenuhi segenap permukaan bumi. Imam Syafi'i. Saya. Jadi kita perhatikan apa yang kita lakukan, kita awasi, berhati-hati, kerana kesannya bukan hanya untuk diri kita, tetapi kesannya juga akan memberi kesan kepada zuriat dan keturunan kita. Kalau baik, maka baiklah yang mereka akan raih, dan kalau buruklah, kesan buruk itu juga akan diraih. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini, di samping beliau mempunyai jalur nasab yang mulia, Quraisy ini di antara 4 imam mazhab, Imam Syafi'i sahaja berbangsa Quraisy sahaja. Jadi apa kelebihan Quraisy? Quraisy ini dia satu kabilah dengan Rasulullah. Nabi SAW menyatakan, An-nasu taba'un li Quraisyin. Manusia ini dia ikut orang Quraisy. Muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Yang Islam daripada kalangan manusia, dia akan ikut orang Islam daripada Quraisy. Yang kafir daripada manusia, dia akan ikut yang kafir. Maksudnya orang Quraisy ni, masa dia kafir pun dia ketua, masa dia Islam pun dia ketua. Masa dia kafir pun dia ketua, dia bangsawan. Masa dia Islam pun dia ketua. Bukan sahaja ketua dalam kepimpinan, bahkan dia ketua dalam kerohanian, dalam ilmu, dalam dakwah, dalam khidmat kepada agama. Sehingga Nabi kata, la ta'ummu Quraisyan wa tammu bihim. Jangan jadi imam kepada orang Quraisy. Maksudnya kamu jangan jadi ketua kepada orang Quraisy, jadikanlah mereka ketua. Jadi kita telah menjadikan ketua kita dalam bermazhab Imam Syafi'i. Saya. Maka sesungguhnya itulah sebaik-baik ketua yang memimpin kita di dalam kita menuruti, menjalani ilmu agama, amalan agama. Kerana Nabi kata al-a'immatu li Quraisyin. Bermula ketua-ketua itu adalah milik orang Quraisy. Maka kita telah pilih ketua kita, maksudnya yang memandu kita. Ketua dengan mana apa? Yang memandu kita dalam kita mengamalkan solat, dalam mengamalkan puasa, dalam mengamalkan zakat, yang ilmunya itu datang daripada siapa? Daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya terima kasih Ustaz. Sikit lagi nak kita kongsikan, tapi apa pun saya rasa terpanggil untuk sama-sama kita naikkan sahabat-sahabat kita di Facebook waktu ni. Cik Jamal katanya kalau mungkin dapat dikaitkan tentang bagaimana ibu bapa sendiri yang mencintai ilmu ataupun alim ulama. Soalan yang ditujukan kepada kita, Ustaz, ibu bapa zaman sekarang hanya mengharap anak untuk belajar agama, hantar tahfiz dan sebagainya, tapi ibu bapa sendiri tak solat, tak mau beribadah ataupun jahil, seolah-olah mengharapkan pahala tu dari anak ni. Ustaz boleh komen sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara ini, dia ada 2 perkara yang berbeza. Sikap ataupun keinginan ibu bapa itu untuk melorongkan anaknya ke dalam saluran agama, satu perkara yang sepatutnya dipuji. Sepatutnya diberi markah. Dan keadaan ibu bapanya itu tidak solat, tidak puasa, tidak boleh dijadikan alasan untuk meremehkan sikapnya ataupun kegembiraannya untuk memasukkan anak dalam tahfiz. Dia adalah 2 perkara yang berbeza. Seperti mana kita kata ada orang yang dia puasa tapi tak solat, maka
kita kata ya kamu puasa, syukur, alhamdulillah, bagus kamu puasa, tambah lagi. Di samping puasa, solat. Bukan diremehkan puasa, bukan. Jadi sama juga dalam perkara ini, kita tidak boleh meremehkan apa yang ia buat. Bahkan kita harapkan dengan dia suka kepada kebaikan ini, suatu hari nanti sinar hidayah akan masuk hati dia. Dan adakah betul ibu bapa itu hanya bergantung goyang kaki mengharapkan anaknya seorang hafiz Al-Quran nanti dia akan selamat dalam api neraka? Maka itu persoalan hati. Jadi adakah kita telah membelah hatinya sehingga kita tahu apa isi hatinya? Saya dia je yang tahu, Ustaz. Saya dan seorang lagi Cik Fairuz ni berkaitan dengan bagaimana Imam Syafi'i katanya hidup di zaman yang aman dengan pencamaran ilmu. Di sama ada waktu itu adalah, adakah Imam Syafi'i berhadapan dengan penyebaran ajaran-ajaran yang salah atau bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Imam Syafi'i ini boleh dikategorikan sebagai zaman cemerlang, 150 tahun, 150 tahun. Dan Imam Syafi'i ini sendiri berguru dengan Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Dan sebenarnya aliran-aliran yang salah ini telah wujud semenjak zaman Rasulullah, bukan zaman Imam Syafi'i. Semenjak zaman Rasulullah ada Nabi palsu, Musailamah bin Kadzdzab. Dan seawal zaman Abu Bakar ada aliran yang sesat, iaitu aliran orang yang murtad, yang mengatakan kita tak perlu bayar zakat, kita hanya perlu berpuasa sahaja, kita hanya perlu semayang sahaja. Jadi sepanjang zaman ada, sepanjang zaman ada ujian seperti itu, bezanya banyak ataupun sedikit. Namun saat Imam Syafi'i berada di kota Mekah, Masya Allah, sudah tentu zaman itu zaman gemilang, zaman cemerlang. Yang ada aliran-aliran yang pelbagai itu di luar, di luar, ataupun kalau ada, mereka ini bersifat minoriti. Dan sebenarnya zaman Imam Syafi'i sezaman dengan zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dunia Islam digemparkan dengan aliran yang dipanggil Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Dan Imam Syafi'i juga telah menerima tempias daripada musibah ini. Imam Ahmad bin Hanbal, anak muridnya juga telah menerima tempias. Jadi oleh kerana itu yang kita sebutkan, kita perlu duduk dalam bi'ah yang selamat, maka kita akan selamat. Terima kasih, Ustaz. Dan kembali untuk perkongsian berikutnya, mungkin seorang ibu rasanya berkaitan dengan persoalan, kalau kita bukan kalangan orang baik-baik, Ustaz, tapi sikit-sikit dah berubah untuk cuba menjadi baik, cintakan majlis ilmu, cintakan para ustaz-ustazah dan sebagainya, bolehkah kita doakan anak-anak dan keturunan kita semoga jadi tergolong di kalangan alim ulama? Silakan, Ustaz. Sepatutnya. Sepatutnya. Kena sepatutnya. Kerana rahmat Allah terlalu luas, tidak dihadkan untuk satu golongan dan untuk satu kelompok, satu komuniti. Saya suka menyebut tentang satu orang imam yang sangat masyhur, iaitu Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Namanya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah moyangnya. Jadi Imam Bukhari ini, ayahnya Ismail, atuknya Mughirah, moyangnya Bardizbah. Bardizbah ni beragama Majusi. Beragama Majusi. Maksudnya belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Tetapi melahirkan satu orang ilmuwan yang tidak ada sesiapa yang boleh bantah. Beliau adalah satu orang yang hebat. Itu Imam Bukhari. Maka begitu juga. Apabila ada perasaan seperti itu, maka ia sebenarnya tetamu daripada Allah. Perasaan inginkan kebaikan, dia adalah tetamu. Jadi bila dia adalah tetamu, maka tetamu itu harus dilayan. Dilayan kehendak itu. Dilayan kehendak itu, kita doakan, kita salurkan. Dan kita sendiri hendaklah berubah sedikit demi sedikit dengan harapan kepada kasih sayang daripada Allah. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Saya terima kasih, Ustaz. Mungkin ramai dah ke arah itu, ada cerita-cerita, Ustaz, insyaAllah. Dan saya kira sampai masanya untuk kita kesimpulan dalam tempoh 3-4 minit untuk bersama Ustaz bagi apa yang kita bawakan kepada pendengar kita hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyatakan apa yang disebut oleh alim ulama. Mengapakah mazhab
Imam Syafi'i ini begitu sekali berkat sehingga diamalkan oleh manusia sehingga hari ini? Ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam yang mengatakan wajib selawat di dalam solat. Bila kita tasyahud akhir kena selawat. Syahadu an la. Wajib selawat. Dan yang kedua, Imam Syafi'i ini adalah satu orang yang sangat mencintai Ahlul Bait. Sangat mencintai. Sehingga beliau pernah dituduh sebagai Syiah. Satu orang kata kepada Imam Syafi'i, inna fika ba'd at-tashayyu'i. Syafi'i, aku tengok kamu ni macam Syiah je. Kata, kenapa? Kerana aku tengok kamu terlalu melahirkan cinta kepada Ahlul Bait. Maka ada satu syair yang masyhur daripada Imam Syafi'i, law kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadis saqalani anni rafidu. Kalaulah maksud rafidah, kalaulah ta'rif Syiah itu adalah mencintai Ahlul Bait, kalau itulah ta'rif dia, hendaklah jin dan manusia menjadi saksi aku adalah Syiah. Maksudnya kalau itu definisi dia. Dan perkara yang ketiga yang ulama menyatakan kenapa Imam Syafi'i ini begitu berkat ilmunya, iaitu kerana beliau ini orang yang sangat ikhlas. Perkataan yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i, aku suka, aku bercita-cita semua manusia mengambil ilmu daripada aku. Apa yang ilmu yang ada dalam kitab-kitab aku, mereka ambil faedah. Mereka mendapat faedah daripada kitab-kitabku. Dalam masa yang sama, mereka tidak menisbahkan ilmu itu kepada aku. Maksud ambil, tak payah cakap ini Imam Syafi'i, tak perlu sebut. Aku tak nak yang tu. Yang penting ilmu itu mereka dapat amalkan, dan tak perlu claim ini Imam Syafi'i, tak perlu. Maka dengan sebab 3 perkara ini, Masya Allah, ilmu yang bermanfaat beliau telah hasilkan. Dan inilah kita semua penuntut-penuntut ilmu dambakan. Nabi SAW ajar kita hendaklah sentiasa berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon daripadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Semoga kita mendapat inspirasi daripada imam kita yang ikhlas, yang setiap sudut, setiap juzuk daripada ilmunya diambil manfaat, bukan hanya pada zaman dia hidup. 1000 tahun lebih, boleh bayangkan, 150 tahun lahirnya, 204 hijrah wafat. Sekarang kita 1000 berapa, kita boleh kira berapa ribu tahun, tetapi ilmunya seperti segar, masih segar, dipelajari dengan penuh kesegaran. Dan inilah yang kita mohonkan, kita rayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya walaupun sedikit yang kita tahu, tapi yang penting kita dapat amalkan dan dapat menjadi sebab orang lain juga mendapat kebaikan. Dan doakan untuk imam kita, Imam Asy-Syafi'i, kerana anak muridnya Ahmad bin Hanbal tidak pernah, beliau berkata, selama 40 tahun saya tidak pernah lupa untuk mendoakan untuk Imam Syafi'i selepas solat. Setiap kita solat doakan. Jadi kita doakan untuk imam, dan semoga keberkatan doa itu datang kepada kita semua. Terima kasih peringatan ya, perkongsian pencerahan oleh bagi Ustaz dalam sesi ilmu kita dalam segmen Tafsir Ibadat untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ustaz atas kesempatan dapat luangkan masa bersama pendengar. Susah sebenarnya Ustaz ni apapun dapat kita pinjamkan sekejap untuk bersama dengan pendengar kita di IKIM FM. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi